Assalamualaikum. Salam Khamis 26 Ogos 2020. Hari Khamis 11:26 pagi. Okey, hari ni saya nak cerita pasal screener saja. Okey. So screener ni kalau ikutkan banyak tempat lah kita boleh pilih, sama ada kita nak pergi ke laman utama tu ada screener saja, ataupun setiap kali kita buka chart di atas kita akan dapat screener kat bawah. Untuk hari ni saya nak bagi tahu apa beza antara sebelah kanan ni yang kita ada penapis, penapis ni, dan juga kolom ni. Apa beza dia? Okey. Hari ni cerita dia tak ada beza. Sama. Maksudnya, kalau kita nak buat alert, mengaktifkan pemberitahuan ni, alert untuk screener yang kita buat, katalah kita dah pilihan. Sebab semua yang kita nampak sekarang ni adalah kolom-kolom yang mana kita boleh munculkan pada ruangan kolom ni. Sebab tu kalau kata kat dalam ni macam MACD plus 4% ni, persen perubahan, kalau saya pilih 4, kat kolom ni pun kalau saya ada letak kolom untuk perubahan 4%, dia akan keluar juga. Ada untuk hari ni lah, untuk hari ni. Okay, dia tak ada beza. Jadi kalau kata saya nak tukar kat sini pun boleh, ataupun saya terus pergi kat kolom ni pun boleh. Sebab kolom ni kita ada dia punya untuk filter tu, kita boleh tukar terus kat sini. Tanpa perlu pergi dekat sebelah kanan ni, tekan penapis nak tukarkan sini, tak perlu. Kita dah buat kolom apa yang kita nak. Even punya volume ni pun saya boleh tukar kalau nak. Volume purata pun kalau saya nak, saya boleh tukar terus kat sini. Okay. Cuma kita tak boleh save. Kalau kita tukar dekat sini, kita tak boleh save. Maksudnya kalau kita tukar kat kolom ni, kita tak boleh save. Nak tak nak, kalau kita nak save, kita boleh tukar dekat penapis ni, dan baru kita boleh save lah. Save bagi nama kat sini, simpan screen sebagai apalah yang kita buat. Tak salah saya lah, tak boleh. Kalau kata kejap. Katalah saya tukar sini perubahan atas kursi. Kejap ya. Katalah saya tukar screen ni. Kejap. Saya minta maaf kalau saya salah. Maknanya saya tukar kat sini, saya tak pergi masuk dalam penapis, saya cuba tukar ke tempat lain. Oh iyalah, boleh save. Okay, sorry. Saya betulkan balik. Kalau kita ubah kat sini saja pun, katalah tukar, suppose contoh. Dan kita boleh save terus lah. Okay. Jadi tak perlu nak tekan kat sini lah. Cuma kadang bila kita pakai dekat handphone ataupun pad, screen kecil lah, bila kita buka kat browser, nak klik yang sini, macam saya pakai iPad, saya tak boleh nak klik filter ni. Tekan macam ni pun filter tak boleh. Nak tak nak saya kena pergi kat sini. Jadi mungkin sebab tu dia bagi dua pilihan. Okay, apa beza dengan lajur pula? Lajur ni yang kita keluarkan ni, kalau ikutkan, sebelah kanan ni dah settle lah, ni untuk kita buat penapis. Sebelah kiri ni yang ada ini masa. So kita ada kat sini dia panggil lajur. So lajur ni apa saja lajur yang kita nak munculkan dekat sini. Dan lajur ni pun kita boleh save. Untuk free version, tak salah saya boleh save sekali je kot, kalau tak salah saya lah. Sebab kat lajur ni pun kita boleh cari apa yang kita nak. Contoh kita nak cari high tak ada pula. Cari ni bahasa Melayu adalah macam-macam kita boleh cari. Semua ada dalam tu. Ataupun masa sekarang ni saya ada buat 3 lah. Saya buat H1 daily screener dengan US daily screener. Sebab kalau untuk H1 saya ada tukar, sama je macam yang biasa saya buat, tapi saya ada tambah ni 1 jam change, perubahan dalam tempoh 1 jam. Perubahan sebab perubahan ni kalau tak salah saya dah lama ada dah, tapi saya jarang pakai. Hang lah pula. Kejap. Perubahan. Tadi kita ada sana ada perubahan 15 minit, perubahan 15 minit dalam persen, perubahan 1 bulan. 1 bulan kalau tak ada persen, saya rasa dalam bentuk nilai 10 sen ke 2 sen ke RM1 ke. Kalau persen ni kita boleh taruh persen lah berapa. Jadi kita ada perubahan 1 jam, perubahan 4 jam, perubahan 4 jam persen, perubahan 5 minit pun ada. Perubahan pasal bayar ni mungkin kita tak pakai kat Malaysia lah.
perubahan sejak dibuka, bukan start tu hidup. Maksudnya dibuka tu start daripada open lah. Perubahan 1 jam. Okey lah. So saya boleh namakan dia H1. Tu yang ni daily screener yang selalu saya pakai. Yang terakhir ni US daily screener. Apa beza dia? Dia tak ada beza pun, tapi kalau ikut ni dia ada ikut pada sudut pandang kita punya apa ni screen dia kalau ikut panjang lagi ni kalau ada. Kalau kita pakai yang dia punya saya tak save so dia adalah perubahan ni yang dia punya, yang dia pernah yang tak salah saya ni semua yang standard yang dia bagilah. Jadi kita ada prestasi 1 bulan 5M ni 5 minit ni. Kalau kita suka mencari sesuatu yang sedang bergerak cepat dalam tempoh 5 minit berapa persen bergerak, bolehlah pakai kita ada penyata pendapatan. Dia nama lain-lain tapi sebenarnya benda tu dalam satu kolom ni je. Boleh cari je nak pakai. Pendapatan pendapatan berapa sen nisbah harga pendapatan. Semua ni kasar. Semua ada dalam sekejap tengok sekejap tengok. Hari ni PPE ada naik lah. Geng PPE lah. Okay. Apa saja yang kita buat boleh di save. Dan tadi macam saya kata tadi, tak semestinya kita pergi dalam penapis untuk kita tukar. Kita boleh klik kat dalam ni saja. Boleh kita tukar, dan kalau kata kita tukar tempat lain, kita boleh save lah. Ni banyak lah. Sebab tu kalau kita, paling untung lah. Katalah saya malas, dan paling saya ambil peneraju volume. Ini yang saya pakai lah. Selalu kan saya dah tunjuk, kalau kata kita nak cari stok yang sedang trending up. Cara paling senang ni ulang balik lah cerita lama. Kita cuma cari prestasi Y2D lah. Kita susun yang paling atas. Kita ambil peneraju volume, prestasi YTD. So kita boleh nampak year to date K Plus sudah 3,162. Yang mana persen naik ni insyaAllah kita jangkakan chart ni sedang trending lah. Sedang trending. So bila chart tu sedang trending, kita cuma perlu cari lubang-lubang kat mana nak tumpang breakout ke. Macam awal bulan ni nak breakout tak ada hal. Awal bulan breakout insyaAllah okey. Awal bulan selalu bila tak jadi breakout tu, itulah dah masuk minggu ketiga, minggu keempat. Jadi dah agak susah sikit lah. Kalau nak standby, betul-betul nak trade antara hujung bulan nak menuju awal bulan. Kalau nak swing hujung bulan beli, awal bulan dah boleh collect hasil. Itu kalau short term lah. Kalau kata memang nak berfikiran panjang, bila-bila pun boleh beli. Tak ada masalah. Jadi kita susun contoh macam ni, prestasi YTD pun. Jadi tak perlu nak pening nak pakai MACD bersilang ke, ADX merah biru melintang kanan kiri atas bawah ke, apa ke. Susun je by YTD, insyaAllah kita akan dapat. Maksudnya daripada awal tahun sampai sekarang harga ni sudah bergerak 333%. Jadi kita secara umumnya kita dah berasa lah yang harga tu memang lebih tinggi daripada kata Januari. Sekarang harga lebih tinggi daripada Januari. Tugas kita bila kita nampak macam ni untuk cari peluang-peluang entry. Masa itulah baru kita baca dia ni geng apa. Lepas tu ada tak news dia dah keluar sebelum ni. Kalau dah keluar macam hari mata pacak dah keluar, dan mungkin catalyst dia dah kurang. Ataupun kata sekarang ni nak tunggu QR kan. Nak QR, kalau QR dia nak keluar, nak tak nak, dia kena jalan dulu sebelum QR. Bukan masuk QR pun nak jalan. Okay. InsyaAllah lah kalau kita susun yang ni paling simple lah screener. Ambil peneraju volume. Mana peneraju volume tu maksudnya the most active lah. More active.
Dan susun je bagai prestasi YTD. Lepas tu rajin-rajin lah tengok. Nak terbalikkan ke? Terbalikkan. Ini paling maknanya dia makin rugilah. Kalau yang ni merah pula, maksudnya daripada awal tahun. Ni bertis awal tahun dia kat sini, harga sekarang kat sini. Tengok pun dah tahu dah. Chart ni uptrend ke downtrend? Boleh beli. Okay, ada orang memang ada yang memang teknik dia macam ni. Tapi berbeza dengan kalau kita trader yang memang perlukan, kita nak intraday ke, nak swing ke, pendek hari ni beli besok jual ke, better yang sedang trending up. Kalau kita memang beli simpan, yang macam ni pun boleh, tapi jangan tanya bila nak naik. Jangan tanya bila nak naik. Sebab tujuan kita beli kita tak tahu bila dia nak naik. Jadi beli simpan. Bukan saya kata suruh beli muhibah ni ataupun yang tadi. Saya cuma nak bagi tahu. Sebab kadang-kadang, bukan kadang-kadang, kebanyakannya masalah kita bukan disebabkan tak ada teknik, tak ada ilmu jual beli, tak ada ilmu money management ke apa. Semua ada. Yang masalahnya nak memilih carta. Contoh macam hari ni. Okay, kita nampak yang geng PPE naik. Masa tu nak beli. Betul tak? Kita nak memilih tu yang menjadi satu masalah. Sebab tu bila kita screen, dia mempercepatkan kita punya daripada pening-pening tengok satu-satu. Okay lah. Contoh macam Dayang kan. Semalam ada positif minyak buat breakout. Okay, untuk kita kalau nak merasa keuntungan, boleh tak beli sekarang? Boleh, tapi janganlah tanya bila dia nak naik. Bila dia nak naik. Ini kalau beli kena bertahan saja sampai dia lepas RM55 lah. Baru kita kata dia okey sikit. Kalau rasa ini tak okey, kita boleh tinggalkan dulu. Sebab semua orang kalau beli nak, kalau beli tu, kalau beli hari ni beli, besok nak naik. Jangan kata besok. Sekarang beli, lepas ni nak tengok dia naik. Jadi kalau nak yang macam tu, cari yang sedang ada orang panggil ada momentum lah, yang ada momentum. Cuma saya tak berapa gemar yang jenis yang macam ni lah. Ni kita panggil dia kejar-kejar lah. Untuk orang yang memang dia bersedia, okey. Tapi kalau untuk orang yang tak bersedia, maksudnya dia tak bersedia lah. Pagi semalam pun tak sedia, minggu ni pun tak sedia, tahu-tahu dengar ni nak naik, terus nak kejar. Itu kurang digalakkan. Jadi buat masa sekarang saya berhubung jadilah. Yang terakhir, jadi saya cuma nak buat kesimpulan. Jadi kita yang sebelah kanan ni adalah dia punya untuk kita buat screener dia tu. Tapi dalam masa yang sama kita boleh susun laju yang kita nak. Macam saya pakai yang untuk biasalah saya pakai daily screener ni, saya dah akhir tu harga sekarang lah. Saya ada perubahan persen sebab saya nak tengok perubahan dia hari ni. Suka macam saya buat, pernah tengok screener saya ada volume power apa semua tu, saya dah cerita kot. Tapi yang terbaru adalah buat itu hari MACD 4%. Cerita MACD ni boleh tengok balik video lama. MACD mana? Dalam keadaan MACD dia positif, saya nak tengok harga yang ada kenaikan 4%. Dalam keadaan MACD positif, dalam keadaan positif, saya nak tengok ada pergerakan 4%. Kenapa? Selalunya kalau chart tu nak breakout, dia akan bermula dengan 1% yang tinggi lah. Jadi kita boleh pilih 10, 20 nak. Tapi tak, saya kata saya buat cerita turun 4% je lah kan. Janganlah banyak tanya. Okay, contoh macam ni kan. Tapi susah lah kalau chart bawah 10% ni, kadang-kadang satu hari pun dah naik banyak persen. Okay, main tag. Jadi lupalah saya. Jadi perubahan persen yang saya pilih ni atas 4 ni, jadi kat sini saya dah nampak dah okey 9%. Dan bila saya tengok chart, hampir-hampir nak breakout ni. Jadi yang sebelah ni semua kan mungkin dia kecil. Adalah 4% juga. Ni sorry. Dia baru nak cross. Kira yang semalam ni kemungkinan tak ada dalam screener kita lah. Hari ni baru nampak. Ini kira orang kata scan hari-hari lah. Hari-hari.
Jadi saya perlukan perubahan saja nak tengok berapa sen yang ada perubahan. So prestasi YTD ni memang penting, saya akan letak juga sebab nak tengok berapa jauh dia naik. Sebab ini saja tengok prestasi YTD saja kita dah boleh, macam saya cerita mula-mula tadi, kita dah boleh agak check ni uptrend ke tak, tanpa melihat segala macam indikator yang lain. Itu pun dah cukup. So penilaian, katalah terlampau banyak lah, macam ni hari ni ada 71 lah. Jadi kita boleh tukar, kalau nak kita cari yang belian kuat sajalah. Jadi kita dah kurangkan tinggal 22. Jadi tengoklah, kalau berminat dengan cat-cat yang panjang terpacak ni, kan, macam ni boleh. Suka hati, suka hati. Untuk minggu ni nak layan breakout boleh sampai esok mungkin profit taking. Minggu depan dia agak 50-50 sikit. Minggu satu lagilah lagilah menggerunkan. Ni MACD dah bersilang, hari ni 4%, lebih 4%. Boleh try, boleh lah, cubalah. Okay, jadi saya perlukan, kalau nak lah kan, belian kuat tadi, saya perlukan volume juga untuk tengok volume hari ni. Saya tak nak nanti stop. Even ni pun kita boleh kecilkan kalau nak. Kita tak nak yang tak ada volume lah. So volume purata ni untuk saya filter, buang yang mana-mana tak ada volume lah. Jangan, tak nak lah hari ni baru terpacak ada satu volume. Kalau terpacak satu hari, kita boleh tunggu buat box trading ke apa-apa ke. Dan saham yang dia ada dan juga apungan, ini kiraan kita dah pernah buat dulu, memang kiraan dia lebih kurang lah tepat. Maksudnya saham yang dia ada 10 bilion Pegasus ni, apungan dia 38 bilion. Jadi kalau rasa nak cari yang apungan rendah, boleh terbalikkan. Contoh Powerwell ni rendah lah ni saham ni, maknanya dia boleh pergi laju lah. Kalau dia naik pun laju, turun pun laju. 87 juta saja apungan yang dia ada. Stok sekarang yang dah traded 51 juta jual beli. Kita zaman retail lah. Retail power. So yang kemudian saya ada industri sektor. Cuma yang tak bestnya TradingView, industri sektor ni tak berapa kena lah yang kita kan. Macam ni kan, Powerwell, barang elektrik, lepas tu kilang pengeluaran. Alamak, bila minta dia orang betulkan balik lah. Janganlah pakai bahasa sendiri, tiru je sebiji yang apa berusaha bagi, kan senang. Okeylah, itu saja. Assalamualaikum dan kita jumpa lagi minggu depan. Bye-bye.